Bila kita menjadikan diri kita orang suka tengok. Kita menjadikan diri kita orang lain suka tengok. Itu satu benda yang bagus. Nama dia saksiah. Bayangkan kalau orang tengok kita orang menyampah. Dengan selekehnya, dengan buruknya. Adik-adik jangan ada perangai macam itu. Saya tak tahu nak kata apa bila bercakap, bila duduk depan anak-anak semua. Okey, sebab apa? Sebab dengar ceritanya dekat sejam nunggu ustaz. Bersila dah dekat sejam. Dah lah buasi. Sampai tak tahu nak kata apa ustaz sekarang ni. Bagaimanakan ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap madah berkisah, tiap wajah bererti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Dengarkanlah panggilanku. Boleh sambung lagi? Oh, sini macam-macam bahasa ustaz kena nyanyi ni. Lagu Hindustan pun ustaz kena nyanyi, nampak gaya ni. Canda oh canda, kena nyanyi tu. Canda oh canda, kisine curai tere mere nindia. Oh ustaz, lagu Tamil ustaz. Oh lagu Tamil pun kena nyanyi jugalah. Yandan nenjem undan sunram indawal vijin vane. Yendes undum yena kondu adu valve nenduve. Boleh lagu Cina ustaz? Tahun depan pula anda. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah. Yang pertama sekali kita kena tahu, kita hidup dalam dunia ni berkongsi alam. Berkongsi alam dengan bermacam-macam makhluk. Kita nama dia makhluk yang bernama manusia. Manusia terbahagi kepada berapa? 2, laki-laki dan perempuan. Yang tengah-tengah ada tak? Jangan pula kamu nak jadi yang tengah-tengah pula, kena pindah Australia tau. Ya benar faham? Faham. Tak faham sudah tuan. Kena pindah Australia, susah hati kita. Tak boleh makan durian. Duduk di Malaysia boleh makan durian dengan tom yum. Pindah Australia tak boleh. Jadi adik-adik kekalkan kelakian anda. Jangan malam-malam nama lain, siang-siang nama lain. Siang nama Ruslan, malam nama Rus. Jangan. Boleh faham ke ni? Baik tuan-tuan. Baik. Kemudian kita berkongsi alam juga dengan haiwan, binatang. Kita berkongsi alam dengan tumbuh-tumbuhan. Kita berkongsi alam dengan malaikat. Kita berkongsi juga alam ni dengan makhluk yang kita tak nampak. Siapa sini yang tak percaya hantu? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Wah, yang tak angkat tangan ni percaya ke tidak? Siapa yang percaya adanya hantu? Angkat tangan. Okey, turun tangan. Yang tak percaya ada hantu? Oh, dia seorang aja. Ustaz doakan berjumpa lah. Janganlah ustaz kan pengsan saya kan. Sebab kita berkongsi dengan alam. Ada alam yang nyata, ada alam yang tidak nyata. Ada alam yang kita nampak, ada benda yang kita tak nampak. Baik, di antara makhluk-makhluk yang begitu banyak Tuhan jadikan, manusia adalah yang terbaik.
Kita adalah yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah bagi kepada kita akal pemikiran. Bayangkan kalau kita ni jadi haiwan, agak-agak lembu tu nak makan apa? Ada dia cari nasi goreng Pattaya. Agak-agak tuan-tuan, ular ke kucing ke, dia nak makan ke makanan yang kita bagi dekat kucing tu? Dia tak makan, dia ada akal. Baik dia pergi Starbucks. Dia lepak Starbucks, minum air sana. Tapi manusia, Allah Ta'ala bagi pada kita akal. Cuba adik-adik tengok mikrofon yang saya pegang. Ini mikrofon. Macam mana boleh bercakap di sini, keluar suara di situ? Keluar suara di atas kepala kita. Wire tak ada. Wire tak ada. Tiba-tiba bercakap di sana. Ini kalau ustaz duduk di belakang dewan ni pun boleh dengar. Walaupun ustaz tak duduk di sini. Sebab ada frekuensi di antaranya. Maka frekuensi itulah kebijaksanaan manusia. Dinamakan sebagai otak. Ni, yang pegang ni ketinggalan ni dah lama punya style ni. Sekarang dia guna kat sini. Nipih je tak sini. Dia tak payah pegang. Tapi ustaz suka yang pegang. Ustaz tak suka yang ni. Melainkan kalau masuk dalam TV terpaksa dah pakai yang ni. Tapi yang ni lagi seronok pegang. Punya canggihnya sekarang, manusia akan berada dalam keadaan makin canggih, makin canggih, makin canggih. Hari tu ingat tak ada orang cakap, kita akan buat kereta terbang. Ingat, ada menteri dulu cakap, kita akan buat kereta terbang. Ramai tak yang ketawa? Ada tak kamu semua sini yang ketawa bila dengar idea tu? Ada tak yang kata, betul? Okey, siapa yang ketawa bila dengar kereta terbang? Angkat tangan kalau berani. Wah, kenapa ketawa? Apa? Teringat pasal Myvi terbang. Myvi ni nama dia King. Ulang balik. Myvi nama dia apa? King. Wah. Satu lagi Honda H. Abang H. Baik, kenapa kita ketawa bila dengar konsep kereta terbang? Mana boleh kereta terbang? Gila punya ustaz. Okey, antara kereta dengan kapal terbang, mana berat? Antara kereta dengan kapal terbang, mana besar? Kalau kapal terbang yang berat dan besar boleh terbang, takkan kereta tak boleh terbang? Boleh faham? Cuma kita kena gunakan otak bagaimana nak menerbangkan Myvi. Dan Myvi tak payah terbang pun tak apa. Kadang-kadang dia lompat dalam parit. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Kalau kapal terbang yang beratnya beribu-ribu tan, membawa manusia beratus orang, membawa kargo beribu-ribu tan boleh terbang, takkan kereta tak boleh terbang. Dan 2 tahun selepas itu, negara China telah melancarkan kereta terbang. Macam? China dah melancarkan kereta terbang. Tunggu lagi 2-3 tahun dia sampai Malaysia, adik-adik datang sekolah, naik kereta terbang. Mana mat? Sekolah. Gini terbang. Okey. Itu dipanggil apa? Inovasi. Nih. Dulu mikrofon, dia bulat macam itu. Dia bulat, kemudian dia stand di bawah. Dia tak boleh pegang macam ni. Kalau adik-adik ingat Saloma, isteri Piramli itu, dia letak satu mikrofon stand, dia duduk gitu je nanti. Bila dalam lempat. Sebab apa? Sebab stand dia. Sekarang penari, penyanyi, dia boleh lompat atas penonton. Dia boleh menyanyi di bawah. Sebab apa? Mikrofon dia di sini. Di Sarawak ada satu penyanyi rock. Dia menyanyi atas pentas, penonton di bawah. Dia lari-lari, dia lompat. Dengan harapan penonton sambut. Tengok-tengok penonton tak sambut. Gedebuk jatuh ke bawah.
Allahu Akbar. Baik. Okey, sekarang kita ada teknologi. Jam. Jam. Bila jam dicipta? Kalau adik-adik buat kajian, jam ni bila dicipta? Okey, balik buka cerita gambar yang terdapat di dalam piramid. Balik nanti Google gambar-gambar yang peneroka explore dalam piramid. Apa gambar yang mereka jumpa? Di dinding piramid, di dinding gua. Antara yang mereka nampak ialah jam yang dipakai oleh lukisan-lukisan itu yang berusia 5,000 tahun. Bayangkan tuan-tuan. Di antara kesilapan kita mengatakan orang dulu-dulu tak pandai. Di antara kesilapan kita mengatakan orang dulu-dulu primitif. Tetapi bila kita buka di dalam Al-Quran, ceritanya berbeda. Orang dulu lebih canggih daripada kita. Orang dulu lebih hebat daripada kita. Baik. Kalau saya menyanyi, saya buat album, saya dipanggil apa? Menyanyi. Perbuatan saya menyanyi dalam album tu nama dia apa? Merakam. Merakamkan album. Jadi ustaz hari itu buat rakam album dengan 7, tahu 7. Wah, rappers 7. Ustaz rakam lagu. Rakam itu diambil daripada bahasa Arab. Nama dia raqam. Raqam tu apa? Adik-adik tengok dekat dinding gua. Raqam tu ditulis dekat dinding gua. Gambar yang dilukis, diukir pada dinding gua itu dipanggil raqam. Orang bahasa Melayu sebut rakam. Merakamkan album, merakamkan gambar, merakamkan video supaya melekat di dalam video. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 10 Allah Ta'ala sebut tentang raqim. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqim, kata Allah. Adakah kamu menyangka pemuda-pemuda gua yang tidur di dalam gua dan raqim. Raqim itu disebut oleh Allah dalam Quran. Dinding-dinding yang bertulis. Jadi adik-adik nanti banyak masa janganlah tengok TikTok saja. Janganlah tengok tok-tik saja. Janganlah duk perhatikan TikTok saja, duk cari pula lagu apa yang terbaru. Oh, jumpa lagu yang terbaru. Begitu sulit. Lupakan rehat. Mungkin ada faedah lagu tu. Adik-adik explore apa gambar. Okey, di antara gambar yang paling orang kaji, di antaranya ialah jam yang mereka pakai. Rupanya jam yang kita pakai ni zaman dulu dah ada. Okey, kita buat evolusi tentang jam. Jam saja. Ada jam yang menggunakan jarum. Ada jam yang menggunakan digital, nombor. Digit, nombor. Dan sekarang ada jam yang menggunakan nadi. Ada jam yang automatik. Baik, cuba adik-adik tengok kepada jam ini. Kenapa berlaku inovasi pada jam? Manusia semakin canggih. Hari ini pada jam, dia boleh bagi tahu berapa kadar denyutan jantung kita. Hari ini, jam dia boleh bagi tahu kepada kita jantung kita tersumbat ataupun tidak. Hari ini jam dia boleh bagi tahu kepada kita BP, blood pressure kita okey ke tak okey. Kenapa? Kerana manusia diberikan akal untuk terus berfikir dan berfikir dan berfikir. Sebab tu adik-adik, kalau adik-adik nak jadi orang berjaya, gunakan otak.
Apa perbuatan yang kita buat, apa pekerjaan yang kita buat, gunakan akal yang Allah Ta'ala bagi pada kita, insya-Allah apa yang kita minta, apa yang kita niat, apa yang kita nak buat, insya-Allah boleh dapat dengan izin. Cuba adik-adik tengok kipas kita ni. Duk ada berapa kipas kita? Kipas kita ada berapa yang di dinding? Cuba kira. Baru kira. Punya lama dah masuk dewan ni. 14. Kipas di atas? 20. Okeylah 20. Baik. Macam mana nak selesaikan masalah kipas yang banyak? Ada yang kata buat aircon. Bil pula tinggi. Pasang je kipas helikopter. Selesai masalah. Pasang satu, semua terkena. Cikgu yang pakai baju kurung, terangkatkan kurung dia. Pasang saja kipas helikopter dengan bumbung-bumbung terbang. Sebab tu hari ni orang mula menggunakan kipas helikopter. Dengan satu kipas yang besar, dia menyelesaikan semua banyak masalah. Jadi, adik-adik ni orang bijak. Tuan-tuan ni orang bijak. Orang otak cerdik. Jadi pada pagi ni, bukan pagi lah, dekat-dekat tengah hari dah. Ustaz nak ajar pada adik-adik macam mana supaya kita boleh membuat sesuatu yang boom. Boleh membuat sesuatu yang menarik perhatian orang, sesuatu yang berjaya, sesuatu yang hebat. Selain daripada disiplin dan saksiah diri. Selain daripada itu. Disiplin juga bagus, saksiah juga bagus. Baik, sekarang Ustaz nak cerita sikit je pasal Ustaz. Sebagai kita nak cerita supaya kamu semua nampak. Ustaz mula berceramah, saya mula berceramah tahun 1990. Maknanya Ustaz dah ceramah berapa puluh tahun? 30? Hampir 32 tahun. 32 tahun dah Ustaz ceramah. Dah tua bangka dah saya ni. Baik. Saya dulu waktu saya ceramah, adalah 10 orang yang dengar. Dengar 10 orang. Campur dengan perempuan ada 30 orang. Kadang-kadang 5 orang je dengar ceramah. 5 orang je. Itu pun 3 pekak. Dia bukannya dengar, dia guna alat pendengaran pula. Yang 2 lagi pula kencing tak lawas. Asyik ketandas saja. Ustaz mula berfikir, macam mana supaya aku ini, bila ceramah, orang datang. Bila ceramah, orang datang. Saya tengok dalam televisyen. Bila rancangan agama dalam televisyen, saya tengok je ahli-ahli panel tu berceramah. Slow je. Kita hendaklah menjaga tata susila kita sebagai Jadi saya mula berfikir macam mana cara supaya aku ubah. Satu hari saya dijemput buat pertama kali masuk dalam TV rancangan forum perdana di RTM masa itu. TV1. Pakai baju Melayu, pakai sampin, pakai songkok. Okey. Satu pusingan 3 minit. Sebelah saya mufti. Jadi ahli panel. Bila habis dia bercakap, saya pula bercakap. Tiba-tiba saya bercakap, saya mulakan dahulu dengan lagu Hindustan. Saya menyanyi lagu Ek Pyar Ka Nagma Hai, Mauju Ki Ravani Hai, Zindagi Aur Kuch Bhi Nahi, Teri Meri Kahani Hai, Ek Pyar Ka Nagma Hai. Faham ke makna dia? Ustaz pun tak faham.
Ek pyar ka nagma hai. Ini adalah sebuah lagu cinta. Moju ki ravani hai. Nak sambung lagi. Bila ustaz menyanyi lagu tu, kameraman dia tak tengok kamera lah, dia tengok ustaz. Biar betul ustaz ni. Yang penerbit rancangan, pengarah rancangan duk pakai alat dalam telinga tu, biar betul Ustaz Kazim ni. Ustaz yang pertama kali menyanyi dalam televisyen rancangan agama, lagu yang dia menyanyi pula ialah lagu Hindustan. Terkejut beruk tak? Beruk pun tak terkejut macam itu. Akhirnya rancangan itu jadi boom. Okey. Jadi satu benda. Yang kedua. Satu hari ustaz dapat tiket naik krus. Naik krus 13 tingkat. Ustaz dapat 4 tiket. Free. Kalau bayar tak naklah naik. Tapi paksa free, naiklah. Ustaz bukan pernah naik kapal mewah. 13 tingkat. Macam hotel bergerak. Bila dah cok pasport, bawa beg, hoi, ya, hoi. Bila masuk dalam kapal, laki-laki itu tarik tangan saya. Saya bila tengok yang sebelah laki-laki, saya kata, oh no. 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 Thank you. Saya kata. Sir, take a photo, sir. Sir. Oh, dia suruh saya ambil gambar. Nanti dah habis kapal, jual gambarnya RM20. Kenapa saya tolak? Sebab saya kena bergambar dengan satu perempuan pakai burung merak. Kostum dia, burung merak. Dan dia pakai bikini. Kalaulah ustaz ambil gambar dengan dia, mampus. Apa kejadah Ustaz Kazim gambar dengan perempuan begini. Berbikini. Bayangkan ustaz buat. Tak sanggup ustaz. Saya kata aku ni dah tersilap naik kapal ke apa? Duk menung dalam bilik kabin tu menung. Sahabat saya ketuk pintu. Ustaz, kalau nak tidur, balik ke Ipoh. Jalanlah ronda, kita makan. Saya pun siap-siap pakai kopiah putih, nak pergi makan. Wah, udang dia berdiri tau. Tegak berdiri udang dia. Wah, subhanallah. Makanannya banyak. Wow. Tak pernah saya makan macam ni. Saya pun ambil. Mana aku nak duduk ni, kerusi penuh. Yang tempat kosongnya betul-betul depan kolam mandi. Wah. Apalah malang nasi aku ni pula. Ya Allah. Tak tengok macam membazir pula. Yang mana faham, tak faham sudah. Sambil makan, sambil tengok, sambil ada. Mulalah kepala saya pun gatal. Aduh, gatal lah pula. Gatal-gatal, buang kopiah, bubuh dalam pokit. Aduh. Nak balik, kapal dah berjalan. Belayar. Nak terjun laut. Sabar je lah. Saya pun malam tu duduk menghadap bintang. Menghadap langit yang begitu gelap. Hitam, gelap, bintang-bintang sikit je. Laut gelap, tak nampak. Yang nampak kapal je. Bila saya duduk tu, saya tegak badan. Tuan Haji. Ya. Kenapa kita tak bawa rombongan kita naik kapal? Wah, nampak? Kita buat program di atas kapal. Orang lain tak pernah buat program, kita buat program. Program apa Ustaz? Kita bawa orang kita naik atas kapal, kita semayang ramai-ramai atas dek. Kolam renang tadi kita tutup dengan net,
tempat dia orang buat konsert, kita buat forum perdana. Dewan yang dia orang buat sarkas itu, kita buat krosos. Boleh tu Haji? Boleh. Yes. Bila dah balik, Ustaz pergi ke syarikat perkapalan tu. Saya kata, bos, saya mau naik ini kapal, saya mau bawa orang-orang duduk dalam kapal, saya mau buat program. Dia tanya dekat saya, you ada duit kah? Dia tanya. Oi, dia lekehkan saya lah pula. Pantang benar saya. You ada duit kah? Dia tanya. Berapa? 4 juta. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Tapi kita kena ada akal. Guna otak. Kita tak payah sewa kapal. Saya cakap dekat toke dia, saya mau ambil cabin by cabin. Saya mau beli cabin by cabin. Daripada 10, naik 20, naik 30, naik 100 cabin, habis cabin. Kita ambil. Ustaz bawa anak-anak murid Ustaz, makcik-makcik pondok, belayar dengan Ustaz. Bila saya dah beli semua kabin, saya kata dekat tauke dia, bos, sekarang saya punya kumpulan satu kapal kita conquer. Boleh tak? Saya mau beberapa perkara, kalau bos boleh ikut. Boleh. Apa? Nombor 1, kita minta samak semua makanan. Pinggan, mangkuk, sudu. Supaya samak. Boleh. Yang kedua, kita mau semua orang duduk dalam kapal pakai cantik-cantik punya. Tak payah pakai bikini. Jangan nampak bikini boleh. You punya staff. Boleh. Saya pun bila cok pasport kali kedua, laki-laki tu tarik tangan saya. Ambil gambar se? Boleh. Sebab apa? Sebab perempuan yang ambil gambar tu, dia tutup aurat. Langsung tak nampak apa. Dia pakai maskot arnab. Memang tak nampak apa. Nampak arnab je. Boleh faham? Nampak. Sebab itu, Ustaz nak cerita apa? Ustaz nak cerita bahawa kita boleh buat. Dan last Ustaz naik kapal tadi 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID melanda, Ustaz naik. Ustaz tengok dekat lantai program tu, lantai dalam dewan tu banyak plak. Dia orang ni charge handphone dekat lantai ke apa? Saya tanya kepada waiter petugas kapal tu, saya tanya, ni plak banyak ni apa? Saya tanya. Dia kata, Datuk tak tahu ke Datuk? Dia orang Indon. Mana saya tahu ini bilik apa? Inilah kasino. Oh. Patut saya tak tahu, saya tak pernah masuk. Kasino ni dah tak ada kasino. Kita dah jadikan sebagai tempat program. Ada ceramah, ada kuliah, ada semayang. Di sini kita buat. Daripada kasino, tutup kasino, dijadikan dewan terbuka untuk buat program. Sebab tu adik-adik, kita boleh buat. Gunakan akal, gunakan otak. Benda yang tak elok, kita boleh buang. Gunakan akal, gunakan otak. Bagaimana kita nak mengubah sesuatu keadaan. Gunakan dengan kebijaksanaan. Ada 4 cara kalau adik-adik nak jadi hebat. Pertama, yassiru. Cuba sebut. Tak dengar. Nombor 2, wala tu'assiru. Ulang balik yang pertama. Yang kedua. Baik, yang ketiga, basyiru. Lagi sekali. Ulang balik yang pertama. Yang kedua, wala tu'assiru.
Yang ketiga, baik, ulang lagi sekali. Yang keempat, wala tunaffiru. Wala tunaffiru. Baik, ikut Ustaz balik. Yassiru. Wala tu'assiru. Basyiru. Wala tunaffiru. Baik, apa makna dia? Yang pertama, yassiru, permudahkan. Wala tu'assiru, jangan menyusahkan. Basyiru, gembirakan. Wala tunaffiru, jangan menjemukan. Lagi sekali, kita sebut dalam bahasa yang Arab punya. 1, 2, mula. Wala tunaffiru. Hebat. Sekali Ustaz ajar terus ingat. Hebat pelajar-pelajar ni. Lagi sekali Ustaz nak. Ustaz tak payah ulang. 1, 2, mula. Lagi kuat. Kemudian. 3. Baik, Ustaz bagi tepukan. Alhamdulillah, bagus. Sekali aja dapat. Baik, dalam bahasa kita, apa makna dia? Senangkan orang, jangan susahkan orang, beri gembira kepada orang, dan jangan menjadikan orang jemu dengan kita. Adik-adik, kaedah ini dipanggil sebagai PASSION. Apa tu? ATE. Jadi apa? Apa nama dia? Passion. Itu bahasa Itali lah tu. Nak jadi passionate. Nak jadi benda yang terbit daripada hati. Benda yang terbit daripada jiwa kita. Kalau adik-adik nak jadi orang hebat, jadilah 4 benda ini sebagai pegangan kita. Ni nama dia botol. Botol ni dibuat daripada apa? Okey. Evolusi botol. Tahun 60-an tidak ada botol plastik. Tahun 70-an tidak ada botol plastik. Tahun 80-an tidak ada botol plastik. Habis itu botol apa? Diperbuat daripada kaca. Berat, pecah, retak. Kalau bunuh orang boleh? Oh boleh, senjata tu. Dia ambil botol, pam, dia tikam. Aduh. Akhirnya orang jarang pakai botol kaca. Berat, mahal. Mereka guna botol plastik. Mudah, ringan, jatuh tak pecah, hempuk orang pun tak mati. Tapi ada masalah tak ni, plastik ni? Apa masalah dia? Dia susah dilupuskan. Dia boleh membawa ke masalah alam sekitar. Air mineral ini kalau adik-adik letak dalam kereta, dibiarkan tengah panas dalam kereta, adik-adik minum, dia boleh menjejaskan kesihatan kita. Sebab campuran plastik ini. Okey. Ada tak jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah botol plastik? Adakah jalan penyelesaian dia kita nak ambil botol kaca balik? Jadi apa solution yang adik-adik boleh buat? Ustaz nak seorang dulu yang belah kanan Ustaz ni. Siapa yang boleh bagi solusi? Macam mana nak selesaikan masalah pencemaran kalau menggunakan plastik? Siapa yang berani bagi cadangan? Angkat tangan. Ya. Ada mikrofon tambahan tak abang? Abang, bagi abang.
Okey. Perkenalkan nama, bangun. Perkenalkan nama. Baik. Apa cadangan? Nama apa dulu? Tak buka pula dah. Dia ketuk-ketuk tu relap mikrofon kan? Okey. Betul dah. Okey dah. Tak payah ketuk dah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Airel Danish bin Jeffrey dari kelas 4N. Okey. Jawapan saya, guna plastik tu sebagai palsu untuk tanaman. Cadangan yang bagus. Itu jawapan saya. Terima kasih, Danish. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Danish. Ya. Baik. Cadangan daripada sebelah blok pembangkang pula. Yang ni blok penyokong. Ada tak blok belah sini pula? Siapa yang nak bagi cadangan yang berani macam Danish ni? Seorang pun tak ada. Yang baju hijau? Ada? Cristiano Ronaldo? Bruno Fernandes? Atau Harry Maguire? Tak ada. Harry Maguire tak ada. Okey. Baik. Sekarang ni masalah dia, kalau guna plastik, nanti nak cairkan plastik ni, nak lupuskan dia, makan ratusan tahun. Beg plastik, apa-apa benda yang berasaskan kepada plastik, dia makan masa yang lama. Sebab tu adik-adik, macam mana nak gunakan plastik? Adik-adik kena cipta satu benda yang memudahkan orang. Nama dia Yassiru. Ciptalah plastik yang boleh lupus dalam masa yang singkat. Carilah kaedah bagaimana nak gunakan beg plastik yang mesra alam. Okey, sekarang adik-adik cuba tengok kereta. Dulu kereta pakai apa? Minyak petrol. Minyak makin lama makin mahal, makin lama makin sikit. Orang sekarang gunakan kereta buat dengan apa? Elektrik. Menyelesaikan masalah minyak, mereka menggunakan elektrik. Sekarang katalah elektrik nak mencipta bateri hybrid, nak mencipta bateri dia menyusahkan, mahal. Ada cadangan lain tak? Dia kata, Ustaz, kita gunakan kereta tolak, Ustaz. Bateri tak payah pakai, hybrid tak payah pakai. Dah, itu bukan penyelesaian. Allah Ta'ala dia bagi otak kepada kita supaya kita berfikir macam mana tugas nak menyenangkan orang. Okey. Balik kepada tadi. Kita ulang balik. Yang pertama, yassiru. Ulang balik. Yassiru. Wala tu'assiru. Bashiru. Wala tunaffiru. Baik, bahasa Melayu kita. Permudahkan. Jangan menyusahkan. Gembirakan. Jangan menjemukan. Baik, 4 benda ni adik-adik kena pegang. Pertama, permudahkan. Jangan menyusahkan orang. Lepas ni adik-adik menjadi orang yang menyenangkan orang. Baik. Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia kedua, Tanah Melayu, Malaya diserang oleh negara apa? Jepun. Tahun 1944 sampai 42 sampai lebih kurang lah tu. Perang Dunia yang kedua. Baik, apa slogan tentera Jepun bila dia menyerang negara-negara Asia? Apa slogan dia? Asia untuk Asia. Baik, Jepun selain menyerang tanah Melayu, negara mana lagi yang Jepun serang? Angkat tangan, Ustaz tak nak menjerit. Angkat tangan. Selain tanah Melayu, negara apa lagi? Singa? Macam mana darjah 1 pula. Singapura.
Fili. Aduh, macam tidak ada satu. Baik. Kenapa Jepun datang serang negara-negara Asia? Dia nak bawa satu konsep. Jepun, negara Asia, dia nak halau semua negara penjajah barat dan dia nak bawa Asia untuk Asia. Baik. Kenapa Jepun menyerah kalah? Siapa boleh bagi tahu? Okey, Ustaz bagi clue. Sebab dua bandar dia dibom dengan bom atom. Sebutkan dua bandar tu. Hiroshima, Nagasaki. Akhirnya Jepun pun patah balik. Niat dia nak menguasai Asia, habis dia balik. Baik, selepas beberapa tahun, Jepun datang balik tak dalam negara kita? Selepas beberapa tahun, Jepun datang balik tak dalam negara kita? Ya ke? Ya ke? Asia for Asia, ya ke? Dia datang tapi bukan dalam bentuk ketenteraan. Dia datang bukan dalam bentuk militeri. Dia datang dalam bentuk kereta. Ayah kita pakai kereta apa? Kita pakai kereta apa? Motosikal apa? Motosikal Honda, motosikal Yamaha, kereta Toyota, kereta Honda, kereta Mazda, kereta Nissan, Mitsubishi. Cuba tengok mesin basuh, jenis apa? Cuba tengok televisyen, jenis apa? Cuba tengok jam, jenis apa? Seiko. Cuba tengok aircon. Cuba tengok selipar. 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 Selipar Jepun. Boleh faham tak maksud Ustaz? Kamu tak payah bawa tentera. Kamu bawa teknologi. Kamu bawa benda yang menyunangkan orang. Daripada blender sampai mesin basuh. Daripada kamera sampai kepada Casio. Tu kalkulator. Hari ini datang daripada teknologi. Maka bila mereka menggunakan teknologi, mereka menyenangkan orang. Nama dia apa? Yes. Menyenangkan orang. Akhirnya tuan-tuan, tak ada siapa boleh lawan Toyota. Hari ini kereta yang paling banyak dijual dalam dunia, Toyota. Myvi Malaysia. Tak habis-habis Myvi ni. Sekarang Jepun dah buat kapal terbang. Honda dah buat kapal terbang. Adik-adik main muzik, Yamaha. Main gitar pun Yamaha. Jepun buat, tuan-tuan. Jadi adik-adik sekarang cabar diri masing-masing. Negara yang mula-mula buat jam, Eropah, jam jarum. Negara yang mula-mula buat jam nombor, digital, nombor digit. Negara Jepun. Dia buat nombor 1, 2, 3, 4. Hampir-hampir kalah jam jarum. Jam jarum yang dibuat oleh Eropah kalah dengan jam Jepun. Jam jemput yang adik-adik suka pakai dulu-dulu ada nombor saja. Dia tak pakai jarum. Jadi Ustaz minta pada adik-adik, cuba adik-adik tengok satu benda, macam mana nak menyenangkan orang. Supaya hidup kita jadi senang. Adik-adik boleh fikir apa benda yang nak menyenangkan orang. Semua boleh dapat. Okey. Adik-adik tengok ada mak kita pakai tudung? Tengok kan? Tengok ada mak kita pakai baju kurung, pakai jubah? Tengok kan? Berapa lama dia iron? Berapa lama dia gosok? Tengah-tengah gosok, orang telefon pula. Halo, halo. Terbakar tudung dia.
Adik-adik boleh tak cipta satu kain yang tak payah iron? Sekarang ada tak kain yang tak perlu iron? Nah, itu namanya yasiru, mudahkan. Tak payah nak digosok, kibas saja, selesai masalah. Dia kata, Ustaz, lagi senang Ustaz kalau keluar rumah, tak payah pakai apa Ustaz, langsung tak payah gosok Ustaz. Ini pun bengong punya pahaman juga. Kita nak cerita bagaimana nak memudahkan. Cuba adik-adik tengok kereta sekarang. Kereta sekarang tak payah guna kunci. Tekan sahaja. Tak payah tekan aircon. Sebut sahaja. High proton. Hot. Aircon pun terbit. High proton. Restaurant. Sampai restoran. High proton. Klasik national FM. Klasik radio dia. Kita pun cakap. High proton. Parit. Ke longkang pergi dia. Kita cakap parit Perak. Dia faham. Adik-adik satu hari nanti akan ada satu kereta yang adik-adik masuk saja, dia akan start automatic. Aircon automatic. Sebab apa? Sebab manusia akan berfikir macam mana nak menyenangkan. Supaya hidup kita jadi senang. Kalau kita nak berjaya, cuba senangkan. Nanti adik-adik buat formula matematik. Bagaimana nak memudahkan orang faham matematik. Adik-adik gunakan otak. Ciptakan satu formula. Bagaimana orang nak ingat formula sains. Gunakanlah otak ni. Ni nama dia. Smartphone. Smart. Lawan kepada smart apa? Telefon bodoh lah. Ni telefon pintar. Lawan dia apa? Telefon bodoh. Ni nama dia smartphone. Dia di antara orang yang paling kaya dalam dunia sekarang. Apple di antara syarikat yang paling kaya dalam dunia. Harta harga syarikat dia sekarang 46 bilion. Manchester United harga dia berapa? Berapa bilion? Cristiano Ronaldo harga dia berapa sekarang? Hampir free nampak. Free dia tak? Sekarang Arab Saudi offer pada Cristiano hampir 1 bilion setahun. 796 juta harga kaki dia saja. Adik-adik nak jadi orang kaya, siapa sini yang minat bola sepak angkat tangan? Main betul-betul. Jaga kaki betul-betul. Jaga otak betul-betul. Adik-adik boleh berjaya sebagai pemain bola sepak. Jangan main kaki orang. Masuk padang kerja nak tunjai kaki orang. Cuba tengok Malaysia dulu ada satu pemain. Nama dia Mokhtar Dahari. Allah yarham. Mokhtar Dahari bila dia main bola, dia training. Dia heading bola macam orang sepak bola, laju dia. Dia tanduk bola tu, lajunya macam orang sepak bola. Manchester panggil dia main. Dia tak nak. Dia kata dia sayang kepada Malaysia. Dulu ada satu raja bola sepak, nama dia Gani Minhad. Tahun 50-an. Bayern Munich nak ambil dia main dengan dia. Dia tak mau. Sebab apa? Sebab dia sayang Malaysia. Adik-adik, sekarang kalau ada peluang, buat yang terbaik. Siapa sini yang pandai melukis? Siapa sini yang pandai melukis? Ni dia ni. Adik kita pandai melukis. Jangan kata bahawa melukis itu hidup dia tak senang. Ada orang yang menjual lukisan dia berharga 10 juta. Ada yang jual harga dia 10 juta. US dollar. Baik. Adik-adik tahu?
Kita seronok jadi pemain bola, kita seronok jadi doktor, kita seronok jadi cikgu. Ada satu nelayan. Tahu nelayan? Dia ambil pukat, dia tebarkan di dalam laut. Bila dia tarik, dia jumpa satu bongkah besar ini. Bongkah. Dia pun tengok bongkah tu, dia tak buang. Dia simpan dalam bot dia, dia balik, dia tunjuk dekat orang kampung. Ni apa benda? Apa benda ni? Rupa-rupanya, benda yang dia jumpa dalam laut tadi adalah muntah ikan paus. Adik-adik, ada tak minyak wangi ayah yang mahal? Ada tak tengok minyak wangi mak yang harga dia 1,000, 2,000, 400, 500? Minyak wangi itu diperbuat daripada muntah ikan paus. Ambil dia, jadikan minyak wangi, wanginya harga beribu-ribu. Dia jual muntah ikan paus 9 juta ringgit. Dia jual muntah ikan, harga dia 9 juta ringgit. Ustaz nak cerita apa? Awak jadi pemain bola ada rezeki, awak jadi pelukis ada rezeki, awak jadi nelayan ada rezeki, awak jadi siapa pun awak dijamin rezeki. Selagi mana awak belum mati, ada rezeki. Soalan dia, bagaimana supaya rezeki kita murah? Permudahkan urusan. Jangan menyusahkan orang lain. Dan yang ketiganya, bagaimana supaya kita disukai? Bagaimana kita nak buat sesuatu benda daripada jiwa kita? Buatlah sesuatu yang menyukakan orang. Yang menyukakan orang inilah dipanggil sebagai disiplin dan saksiah diri. Okey, Ustaz mula-mula sampai tadi, Ustaz nampak ni, saudara kita ni, kerja dia ambil gambar. Nama apa? Bagi mic dekat dia, nama apa? Prakash. Bagi mic dekat dia. Nama? Prakash. Bangun Prakash. Bangun. Nama Prakash. Prakash boleh tengok orang sana, belah sana. Tengok. Segak tak? Handsome tak? Handsome. Baik. Duduk Prakash. Baik. Di India dulu, ada seorang pemain badminton yang terkenal. Nama dia Prakash Padukone. Ni mungkin bapak dia teringat Prakash Padukone. Dia main badminton lawan dengan Misbun Siddiq. Lawan dengan Lim Swee King, Prakash Padukone. Anak Prakash Padukone nama siapa? Siapa yang tahu nama anak Prakash? Bukan anak ni. Bukan. Dia belum kahwin. Siapa nama anak Prakash Padukone? Siapa tahu angkat tangan? Ada hadiah menanti anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datin je tahu. Datin, siapa dia Datin? Nama dia Deepika Padukone. Tak kenal apa Ustaz? Pelakon Deepika Padukone. Bollywood punya heroin Deepika Padukone nama dia. Baik, kita tengok Prakash. Kasut cantik, jam tangan pun cantik. Dia punya tie pun cantik. Bila kita menjadikan diri kita orang suka tengok. Kita menjadikan diri kita orang lain suka tengok. Itu satu benda yang bagus.
Nama dia saksiah. Bayangkan kalau orang tengok kita, orang menyampah. Dengan selekehnya, dengan buruknya. Adik-adik jangan ada perangai macam itu. Keluar daripada sekolah nanti, kekalkan disiplin. Kekalkan kesegakan. Baik. Cuba tengok saksiah. Tadi kita tengok kepada saudara Prakash. Saksiah nombor 2. Cuba buat macam ni. Cuba buat. Cuba buat. 1, 2, mula. Bau apa? Bau wangi ke masam? Oh, wangi. Bagus. Ada tak yang kita sekarang bila duduk sebelah dia, kita macam itu? Oh, menangkap kepala. Ada tak sekarang bila kita duduk sebelah dia? Sebab tu adik-adik, saksiah ni termasuk di dalam menjaga keterampilan. Wangi. Sebab tu Nabi suka wangi-wangi. Malaikat suka wangi-wangi. Cuba jadi orang yang mempunyai saksiah yang hebat. Bila bercakap, tengok mata orang. Jangan bagi pipi bila bercakap dengan orang. Dia di situ, kita tengok sana, jangan. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Bila kita bercakap dengan orang, pandang wajah dia. Bukan bila mak bercakap. Aiman, kita tengok TV. Kamu besok sekolah ke tidak? Sekolah. Besok Ustaz Kazim datang. Jangan cakap macam itu. Bila mak panggil, Aiman, ya mak. Besok kamu pergi sekolah ke? Ya mak, besok Ustaz Kazim datang. Tu nama dia saksiah. Baik, sekarang Ustaz nak minta satu je. Dah pukul 12 dah. Ustaz nak satu je. Bila Ustaz bercakap, semua diam, boleh? Tidak ada sebarang pergerakan. Okey, tidak ada sebarang pergerakan. Okey, ya, abang kita belum duduk. Dia belum duduk, kita tunggu dia dulu. Dia bukan sedar tu kita bercakap tentang dia. Dia tak sedar tu, nampak? Baru dia duduk. Okey. 1 sampai 3 Tidak ada sebarang pergerakan, tidak ada sebarang percakapan. 1, 2, 3. Kenapa Ustaz cakap macam itu? Tidak ada pergerakan, tidak ada percakapan. Sebab satu hari nanti adik-adik akan berada dalam situasi macam ini. Ada yang akan pergi interview. Ada yang akan masuk askar. Ada yang akan masuk polis. Ada jadi pilot. Adik-adik akan dilatih supaya badan tegak, jangan bercakap, duduk diam. Adik-adik nanti akan jadi pegawai besar kerajaan. Datang orang melawat dalam negara kita. Kita akan sambut dia. Disiplin. Ustaz ceramah 32 tahun. Bila 10.30 pagi, 10.30 pagi lah Ustaz sampai. Bila diberi masa 5 minit, 5 minit lagi lah Ustaz berhenti. Tu nama dia disiplin. Jadi Ustaz nak ajar pada kamu last supaya pertemuan kita pada pagi ini ada manfaat. Jadi ambil betul-betul, kita ulang balik apa yang Ustaz ulang sebutkan tadi. Dalam bahasa Arab, 1, 2, mula. Dalam bahasa Melayu. Jangan menjemukan. Adik-adik dah duduk sini dari jam 10.15. 10 pagi.
Sekarang pukul 12. Dah 2 jam. Saya yang hebat atau kamu yang hebat? Anda yang hebat. Saya duduk atas kerusi. Kaki boleh menyandar. Ada kipas satu untuk saya seorang. Kamu pula duduk bersila. Kasut tak buka. Begini je duduk. 2 jam duduk macam ini. Hanya orang hebat saja boleh duduk tu. Tahu? Dengan panasnya, dengan letihnya, Danish dengan tak pakai, tak buka-buka topengnya. Tu. Tapi duduk tegak Danish daripada awal sampai habis. Tuan-tuan, daripada pukul 11 tadi saya ceramah, adik-adik semua bagi konsentrate. Walaupun benda panas, tapi konsentrate. Hanya orang yang hebat saja yang boleh konsentrate. Okey? Sila beri tepukan pada diri anda. Kalau orang-orang biasa, kejap-kejap dia bangun, dia buat-buat pergi toilet, dia lenguh. Tapi kamu stay hebat. Last, Ustaz nak cakap, jom kita buat sesuatu yang menggembirakan orang. Jangan menjadikan orang benci dengan kita. Perangai kita, jadikan cikgu-cikgu kita suka dengan kita. Jangan jadikan cikgu boring dengan kita. Jadikan diri kita, mak bapak suka dengan kita. Kawan suka dengan kita. Jangan jadi orang menyampah dengan kita. Sebab apa Ustaz cakap macam itu? Kamu kenal Ustaz Kazim kan? Ustaz Kazim menghadapi laluan, liku-liku hidup yang macam-macam. Ada orang bersalam dengan Ustaz, dia letakkan jarum, dia letakkan pisau belit. Tahu pisau belit yang nipis tu? Bila ramai-ramai nak bersalam dengan Ustaz, dia pun datang, dia toreh tangan Ustaz. Apabila orang benci dekat kita, macam-macam orang buat. Dia ambil pisau, dia letak di sini, waktu bersalam ramai-ramai tu zap, dia tarik. Tapi Alhamdulillah, waktu dia letak tangan, pisau belit dia jatuh. Allah jaga Ustaz. Yang kedua, ada orang bawa cuka getah, asid. Dia datang ke rumah Ustaz untuk siram muka Ustaz dengan cuka. Ustaz ingat dia berbohong. Ustaz panggil dia masuk. Bila masuk, dia bawa cuka getah. Dia nak siram muka Ustaz. Ustaz kata, tak apalah, duduk dulu. Waktu itu Ustaz teks anak buah Ustaz, panggil polis sekarang. Datang anggota polis. Yang ketiga, kamu tahu apa jadi pada Ustaz? Ada orang yang nak bunuh Ustaz. Jadi penceramah ni bukan seronok tau. Orang nak bunuh. Pasal ada yang tak suka. Ustaz buat report polis. Dia kata kalau kamu datang, aku tembak kamu. Ada orang yang kencing dalam botol. Dan dia lempar air kencing dia dalam rumah Ustaz. Macam-macam pengalaman orang benci. Kalau kita kuat jiwa, kita boleh bertahan. Kalau adik-adik tak kuat jiwa, adik-adik boleh stres. Sebab itu Ustaz minta, jadilah orang yang menggembirakan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jaga kata-kata, jaga tutur kata, jaga disiplin, jaga akhlak. Supaya orang suka dengan kita. Boleh? Tingkatan 5, tingkatan 5 siapa? Tingkatan 5. Lepas ni tak ada dah sekolah sini dah? Tak ada dah. InsyaAllah. Okey. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 5, kita nak periksa lah. Nanti adik-adik akan teringat sekolah ni. Ustaz bila dah habis sekolah, bila Ustaz pergi ceramah sekolah Ustaz yang lama, Ustaz menangis. Ustaz tengok bangunan tu ada sejarah,
tengok bilik tu ada sejarah, tengok kelas tu ada kenangan. Dan kenangan yang adik dapat sekarang, tak akan jumpa lagi dah di sekolah ni. Baik, jadi tolong buat yang terbaik di sekolah ni. Supaya kenangan yang kita tinggalkan di sekolah yang terbaik. Ustaz tinggalkan kenangan di sekolah Ustaz, best student sekolah. Ustaz tinggalkan kenangan Ustaz di sekolah, ketua pengawas. Ketua pelajar. Sampai sekarang nama Ustaz ada lagi. Tahun 89, ketua pelajar Muhammad Kazim bin Ilyas. Tinggalkan kenangan dalam buku sekolah. Ketua, rumah, pelajar, takraw, badminton. Tinggalkan satu kenangan yang cukup cemerlang. Sebab nanti adik-adik akan merindui balik kawan-kawan ni. Akan rindu balik cikgu-cikgu ni. Masa tu barulah rasa rindu.